Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Mahsyar siri yang ke-27 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana kita membaca daripada buku Mahsyar sebagai peringatan, persediaan untuk sebelum datangnya kematian dalam kehidupan setiap daripada kita. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang saya perasan di ruangan komen di TikTok. Waalaikumsalam Miss Lailuddin, kemudian Free Izaliza, waalaikumsalam, dan juga sahabat-sahabat lain. Ahlan kepada semua yang memberi salam di ruangan FB pula. Ahlan kepada Bunga Lawang, Mazna Abu Bakar, Yana Dewi, Kamiza Muhammad Amil, Rohimah, kemudian Safia Safian, Sabaria Surin, Roslina Talib, Aziza Izzah, Abdul Manaf, Fauzia Ismail, Acin Alin, Rosmaida, Kak Aningah, Faridah Ismail, Ummi Az-Zahra, Faizah Taylor, Habibah Abdul Aziz, Kamaria Kamaruz Zaman, Jamaliyah Manab, Ummi Zayhadi, Zainun Hadi, Arina Umar, Rani Idris, serta Ummi Sulistiana, Maya Poksen, Nurul Hidayah, Faridah Abdul Rahim, Nurlida Alwi, Hani Nani, Rahila Junid, Jihani, Kak Langsu, Jihan, Raminas Kitchen, Raza Ajak, Fatimah Cik Mat, Maskana Abu Bakar, Siti Nur Majid, Nurul Hidayat, Nur Suhaila, Zaini Hashim, serta Jamaliyah Manab dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam. Ahlan Orchid, ahlan Mr. Rudy. Terima kasih di atas doa yang diberikan oleh semua. Apa kata seperti biasa kita mulakan pertemuan kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga kita boleh latih diri kita bahawa apa pun yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sesuatu amalan itu dibuat kerana Allah, maka walaupun ianya nampak biasa, nampak kecil, tidak ada apa-apa, sebenarnya ianya akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon dia sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kita nak sambung pembacaan kita di dalam buku Mahsyar, yang mana kebanyakan dah ada buku ini menceritakan tentang perjalanan kita ke alam barzah, perjalanan kita pulang menuju kepada Allah, perjalanan kita yang melalui beberapa fasa yang berbeza. Kita masih lagi berada pada terminal yang pertama, fasa yang pertama, iaitu alam kubur. Dan untuk ini kita nak sambung daripada muka surat yang ke-96. Terima kasih Mr. Rudy, terima kasih sahabat-sahabat yang share dan juga yang telah memberi gift.
Lalu kata penulis pada muka surat 96, kata penulis, tiada tempat tinggal yang akan dihuni bagi seseorang setelah kematiannya kecuali tempat tinggal yang telah dia bangunkan sebelum kematian dia. Apa maksud dia? Maksudnya seperti mana kita hidup, apa yang kita telah persiapkan semasa hidup, maka itulah hasil yang kita nampak. Kalaulah kita hidup pada waktu itu dengan perkara yang Allah suka, maka bila kita mati, maka itulah keadaan kubur dan alam yang bakal kita lalui. Kalaulah waktu kita hidup, al-a'yadzubillah, moga Allah pelihara dan jauhkan, kita melakukan perkara yang Allah murka, yang Allah benci, yang Allah tak suka, dengan perkara-perkara yang Allah larang, maka bila kita mati, itulah keadaan kubur kita yang digambarkan adalah tempat di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan cebisan daripada hukumannya, kecualilah kalau seseorang itu bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Maka kata penulis, tiada tempat tinggal yang akan dihuni bagi seseorang setelah datangnya kematian, kecuali tempat tinggal yang dia telah bangunkan sebelum kematiannya. Apa maksud dia? Maka beliau terangkan, jika dia membangunkannya dengan kebaikan, amalan-amalan yang baik, maka indahlah tempat tinggal itu. Macam kita kat dunia, kalaulah pada waktu itu kita fokus untuk membina rumah, maka jadilah rumah tersebut rumah yang selesa. Maka apabila kita hidup di dunia dengan amalan yang baik, insya-Allah cantik. Walaupun semasa orang tanam kubur kita nampak kecil, nampak sempit, nampak tak ada apa-apa, tapi di alam tersebut roh kita akan ditunjukkan dengan tempat yang indah, syurga yang indah, umpama salah satu daripada kebun-kebun syurga. Namun jika dia bangunkan sewaktu dia hidup dengan keburukan dosa-dosa, nescaya rugilah orang tersebut, kerana disitulah bermulanya penyiksaan, al-a'yadzubillah. Moga Allah pelihara dan jauhkan setiap daripada kita. Muka surat yang ke-97. Maka pada muka surat yang ke-97, penulis membawakan tajuk, kenangkanlah daku dalam doamu. Apa maksud dia? Siapa yang minta doa? Adakah penulis yang pada waktu itu minta doa? Maka apakah maksud daripada frasa, daripada ungkapan, kenangkanlah daku dalam doamu? Maka kata penulis, rayuan ini bukan sahaja terpancar dari orang yang hidup terhadap orang yang hidup. Kan selalu kita dengar, tolong doa untuk saya, tolong doa untuk keluarga saya, tolong doa. Kita dengar rayuan tersebut daripada orang yang pelbagai. Lagi-lagi kalau ada orang yang pada waktu itu nak pergi ke tempat-tempat yang baik seperti umrah, seperti Mekah, maka banyak yang mengirim doa. Tapi bukan orang yang hidup sahaja meminta, merayu untuk didoakan. Sebenarnya kata penulis, tetapi sentiasa dirayukan oleh orang yang mati. Macam mana orang yang mati nak merayu? Padahal kita tak dengar pun. Maka dibawakan hadis di sini, ini yang diterangkan di dalam riwayat Imam Ad-Dailami rahimahullahu ta'ala dalam musnadnya. Maka apakah riwayat tersebut? Maka Imam Ad-Dailami menukilkan bahawa orang mati dalam kuburnya adalah seperti orang yang sedang tenggelam yang meminta pertolongan. Atiyah. Okey. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, sekejap je Atiyah. Sekejap je. Okey, nak jumpa peminat. Okey, siapa peminat ni? Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dekat Facebook Assalamualaikum, dekat TikTok Assalamualaikum. Okey, dah. Cukup minat mengajar. Okey. Assalamualaikum. Doa, cepat sihat. Masih belum sihat sepenuhnya. Boleh Atiyah? Saya pun dah mula batuk-batuk dah. Bergila-gila dia berturut-turut. Semua dah demam, cuma tinggal saya je dan dah mula. Tapi insya-Allah kot Allah pelihara, Allah anugerahkan kesembuhan.
Okey. Maka Imam Ad-Dailami dalam riwayatnya membawakan sepotong riwayat bahawa sebenarnya orang yang telah mati, yang telah meninggal dunia, sebenarnya sentiasa berharap doa daripada ahli keluarga, daripada sahabat, daripada anak-anak yang masih hidup. Maka Imam Ad-Dailami menukilkan riwayat bahawa orang yang mati dalam kuburnya, mereka pada waktu itu kebanyakannya adalah seperti orang yang sedang tenggelam yang meminta tolong. Kalau kita tengok orang yang sedang nak tenggelam, sedang nak lemas, bagaimana pada waktu itu bersungguh-sungguh mereka meminta pertolongan. Kalaulah tak pandai berenang dan sebagainya, maka bagaimana dia meminta pertolongan? Maka dalam riwayat ini Imam Ad-Dailami menukilkan itulah gambaran betapa desperate, betapa berkehendak orang yang di dalam kubur mengharapkan bantuan doa daripada orang-orang yang masih hidup. Lalu apa yang mereka minta pertolongan? Dia bukan minta pertolongan pada waktu itu tentang harta, tentang kata-kata, tentang dunia. Tidak. Maka disebutkan di sini, orang yang mati tersebut menunggu sampai kepadanya sesuatu doa, sama ada daripada anaknya, daripada saudaranya, ataupun daripada sahabat handainya. Dia mengharapkan doa yang pada waktu itu sebagai ingatan daripada orang-orang yang kenal yang masih hidup. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW bersabda, apabila seseorang itu meninggal dunia, terputus bekalan dia kecuali daripada 3. Dan antaranya adalah waladun salih, anak yang baik, yad'ulah, yang berterusan mendoakan untuknya. Maka sebab itu doakanlah untuk ahli keluarga kita, untuk ibu bapa kita kalau telah meninggal dunia. Doakan untuk orang yang telah meninggal dunia. Paling kurang doakan secara umum untuk muslimin dan muslimat yang telah meninggal dunia. Mereka mengharapkan doa yang merupakan hadiah rahmah yang akan sampai kepada mereka daripada orang yang masih hidup. Dalam riwayat Imam Ad-Dailami ini dinukilkan, apabila rahmat doa itu sampai kepadanya, maka tidak terkira sukacitanya dan dirasainya. Rahmat doa itu lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Sebab bila dah mati, maka akan nampak nilai sebenar dunia. Ianya hanyalah zinah. Ianya adalah sekadar perhiasan. Yang mana Allah ciptakan dunia perhiasan seperti mana pada awal suratul Kahfi, linabluwahum, sebagai medan dan tempat untuk ujian. Maka itu adalah dunia. Maka pada waktu itu mereka dah mula nampak. Sebab itu mereka tahu bahawa dunia bukanlah tempat yang selama-lamanya. Maka doa yang mereka terima lebih membahagiakan mereka berbanding dapat dunia dan segala isinya. Seterusnya dalam riwayat ini, sebenarnya hadiah orang-orang yang hidup kepada orang mati adalah ad-du'a wal istighfar. Doa dan istighfar maksudnya meminta keampunan bagi mereka. Sebab itu di dalam kitab Al-Adhkar, kita pernah pada waktu itu belajar berkenaan tentang istighfar untuk orang-orang beriman. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, mendoakan untuk orang-orang beriman secara umum seluruhnya, termasuklah yang telah meninggal dunia, yang kita telah belajar di dalam kitab Al-Adhkar. Maka sebab itu apakah harapan, keinginan, impian orang yang telah mati? 2. Doa dan istighfar daripada orang yang masih hidup untuk mereka. Maka sebab itu bila kita ingat saja ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia, terus mendoakan mereka. Doakan keampunan buat mereka. Walaupun bagi kita nampak macam tak ada apa-apa, macam tak bernilai, sebenarnya ianya pada waktu itu sangat-sangat bernilai bagi orang yang tidak lagi boleh melakukan sebarang perbuatan baik dan juga sebarang amalan. Sebab itu kata penulis pada muka surat 98, Allah memberikan ganjarannya kepada orang beriman yang berada di alam barzah
Lalu disebut di sini orang beriman. Sebab kalaulah seseorang itu meninggal dunia di dalam keadaan menyekutukan Allah, tidak beriman, mensyirikkan Allah, maka pada waktu itu isu mereka lain. Sebab pada waktu itu Allah memang tidak mengampunkan dosa syirik, dosa orang yang menyekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Tapi selagi mana seseorang itu ada iman, walaupun iman yang kecil, pasti akhirnya tempatnya adalah syurga. Pasti akhirnya tempatnya adalah syurga. Amal kebaikan tersebut yang kita boleh pada waktu itu lakukan untuk orang yang telah meninggal dunia, maka penulis kongsikan di sini daripada riwayat yang pelbagai, daripada pandangan sebahagian daripada para ulama. Antaranya nombor 1, doa dan istighfar untuk si mati. Yang kedua, melaksanakan haji dan umrah untuk si mati, yang kita kenal sebagai haji badal ataupun umrah badal untuk orang yang telah mati. Yang ketiga, bersedekah mewakili pihak si mati. Maka bila kita sedekah, kita niatkan ini untuk almarhum abah saya, ayah saya, almarhum ibu, mak saya, almarhum fulan bin fulan. Kita niatkan sedekah ini mewakili mereka. Yang keempat, ketakwaan yang dapat diterima manfaatnya oleh seorang beriman setelah dia meninggal dunia. Seterusnya kata penulis, Allah memberikan ganjaran yang sangat besar seperti yang diperolehi oleh si mati kepada orang yang melakukannya. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apabila kita melakukan sesuatu ibadah untuk orang yang telah meninggal dunia, timbul soalan. Contoh, saya bersedekah, contohnya katakanlah RM10 untuk ayah mertua saya yang telah meninggal dunia. Dia boleh meninggal dunia tahun 2021, contoh. Saya sedekah RM10 untuk ayah mertua saya, contoh. Maka persoalannya, adakah pahala sedekah tadi hanya arwah almarhum orang yang telah meninggal dunia sahaja dapat, ataupun nombor 2, pahala tersebut dikongsi 2, ataupun pada waktu itu kedua-duanya dapat pahala yang sama-sama rata? Apakah pada waktu itu jawapan dia? Maka kata para ulama, seperti mana yang dinukilkan oleh penulis, kata para ulama, sebenarnya bila kita melakukan amalan baik untuk orang yang telah mati, maka orang tersebut dapat pahala penuh, pahala sedekah, contohnya RM10 tadi. Orang tu dapat pahala penuh sebab kita dah niat untuk dia, dan Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya akan bagi kepada kita pahala penuh yang sama tanpa dikurangkan sedikit pun. Maka sebab itu kita tak rugi apa-apa pun sebenarnya apabila mendoakan, apabila bersedekah, apabila melakukan amalan yang baik untuk orang yang meninggal dunia. Cuma masalahnya kita cepat lupa. Kita lupa. Awal-awal ketika mana orang tersebut meninggal dunia sahaja, kita ingat dia. Pada waktu itu kita menziarahinya, kita mendoakannya. Lama-kelamaan dah lupa. Dan itulah realiti kehidupan dunia. Lama-kelamaan dah lupa. Daripada mungkin pada waktu itu menziarahi orang yang meninggal dunia, mungkin kerap, lama-lama tahunan, lama-lama langsung tidak ziarah dah, apatah lagi nak mendoakan dan sebagainya. Lalu sebenarnya kita tak rugi apa-apa pun apabila melakukan sesuatu amalan untuk orang yang meninggal dunia. Sebab itu kata penulis, Allah memberikan ganjaran yang sangat besar sama seperti yang diperolehi oleh si mati kepada orang yang melakukannya. Kita dapat pahala yang sama. Tak ada sebarang rugi pun. Cumanya kita tak buat, kita lupa. Yang manusia selalu ingat adalah diri dia semata-mata. Yang manusia selalu ingat pada waktu itu adalah pada waktu itu dirinya semata-mata. Sebab itu kita dah belajar di dalam kitab Al-Azkar,
antara doa yang mustajab yang Allah pasti terima adalah apabila kita mendoakan untuk orang lain. Bahkan bila kita mendoakan untuk orang lain, Allah letakkan malaikat yang khusus yang pada waktu itu berkata walaka bimislih, untuk kamu yang mendoakan bagi orang lain, kamu pun dapat pahala yang sama. Sebab itu adalah amalan yang disukai oleh Allah. Ahlan, terima kasih banyak-banyak Ana, terima kasih. Jazakillah khairah. Moga Allah balas dengan sebaik-baik kebaikan dan ganjaran. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kalaulah rasa bermanfaat, mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Terima kasih Mr. Rudy, terima kasih Ummi Abi, terima kasih sahabat-sahabat yang berada di TikTok dan juga yang berada di FB atas gift yang diberikan. Sebab itu kata penulis, lalu sebab itu catat di sini. Kalau yang ada buku, pentingnya mendoakan untuk orang lain hatta yang telah meninggal dunia sekalipun. Sebab kita sebenarnya langsung tak rugi apa-apa. Bila kita buat amalan untuk orang yang telah meninggal dunia, kita langsung tak rugi apa-apa. Kita tetap akan dapat pahala yang sama. Karimnya Allah, pemurahnya Allah, penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih banyak-banyak Zafauzi, Ana, Mr. Rudy dan juga sahabat-sahabat yang lain. Sebab itu kata penulis, oleh itu engkau haruslah berlumba-lumba untuk melakukan amal kebajikan dan meniatkan pahala kepada orang yang telah meninggal dunia. Maka bila kita bersedekah, kita sedekah, ya Allah, pahala sedekah ini untuk saudaraku yang telah meninggal dunia. Kemudian bila sedekah lagi waktu lain, ya Allah, pahala ni untuk keluargaku yang telah meninggal dunia. Bila sedekah lagi pada waktu lain, niat lagi. Sebenarnya niat tak susah mana pun, ambil masa tak lama. Dan bukan kita langsung tak dapat apa-apa, kita tetap dapat pahala yang sama. Kata penulis, sebab itulah manusia diberikan panduan di dalam Al-Quran supaya sentiasa berdoa, memohon rahmat, bukan sahaja bagi dirinya, ibu bapanya, kaum kerabatnya, tetapi juga bagi umat Islam umumnya yang hidup dan yang mati. Sebab itu bila kita lihat dalam suratul Hasyr, bila kita lihat di dalam suratul Hasyr juz yang ke-28, bila Allah Subhanahu wa ta'ala puji pada waktu itu sikap-sikap orang Ansar, bukan tahu sikap-sikap orang-orang yang mendoakan orang yang telah meninggal dunia sebelum mereka. Surah Hasyr, surah yang ke-59, ayat yang ke-10, di mana firman Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Maka Allah puji dan juga orang-orang Islam yang datang kemudian daripada para sahabat yang sentiasa mendoakan orang terdahulu dengan berkata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah pergi mendahului kami dalam iman. Pada waktu itu Allah puji. Allah menyukai perbuatan mendoakan untuk orang yang telah meninggal dunia. Dan tak semestinya keluarga. Secara umum untuk muslimin dan muslimat pun pada waktu itu disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu kata penulis pada muka surat yang ke-99, kita mula masuk kepada tajuk tentang datangnya malaikat maut. Cuma janganlah kita takut untuk mati. Sebenarnya kematian adalah sepatutnya gambaran pulang untuk rindu untuk pulang bertemu Allah. Kita baca kisah Bilal bin Rabah. Bagaimana Bilal bin Rabah ketika mana dia berada dalam sakit yang membawa kepada kematian. Isteri dia, orang yang berada di sekeliling dia pada waktu itu menggambarkan kesedihan mereka. Yang mana kesian tengok Bilal yang akan meninggalkan dunia. Tapi Bilal pada waktu itu dia gembira.
Dia menzahirkan kerinduan dia pada waktu itu untuk bertemu dengan Nabi SAW dan para sahabat yang telah pergi mendahuluinya. Maka sebenarnya bila kita baca tentang kematian, sepatutnya pada waktu itu bukan kita takut, sebab kita pasti mati. Kita tak boleh lari daripada mati. Tetapi sepatutnya bila kita baca tentang kematian, ianya pada waktu itu seperti sebuah kepulangan. Sebab itu tajuknya pun adalah, dia punya tagline dia, pulang kepada Tuhan. Sepatutnya dengan rindu, dengan gembira, dengan bahagia. Ya, semestinya setiap daripada kita risau, ada dosa, amalan tak banyak, tetapi bukankah ada taubat? Bukankah Allah itu Maha Pengampun? Bukankah Allah itu Maha Penyayang? Bila Allah ceritakan tentang azab, bukan sekadar nak menakutkan, tapi bila Allah cerita tentang azab, adalah supaya kita bersegera kembali kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu muka surat yang ke-99 menceritakan tentang tajuk bila Israel datang memanggil. Maka penulis pada waktu itu letakkan caption, Assalamualaikum, namaku Israel. Bukan saya. Saya baca je. Bukan nama dia Umar. Kenapa tiba-tiba jadi Israel? Bukan saya sekadar baca. Assalamualaikum, namaku Israel. Apakah tugas Israel? Akulah pemisah kelazatan dunia. Akulah malaikat yang telah ditugaskan untuk mengambil nyawa manusia. Bukan sekadar manusia, jin dan juga makhluk-makhluk yang lain. Dan sekarang aku datang untuk mengambil nyawa engkau. Adakah engkau sudah bersedia? Cuba kita bayangkan, kalaulah pada waktu itu kita menghadapi situasi ini. Cumanya orang yang dah menghadapi situasi ini tak boleh nak patah balik cerita pada kita. Cumanya cuba kita bayangkan, frasa ini, kata-kata ini, malaikat maut kata kepada kita, Umar, akulah Israel. Aku datang nak mengambil nyawa. Dah bersedia ke? Tapi kalaulah kita cakap tak bersedia pun, dia tetap ambil. Yang mana, minta maaf kalaulah connection tadi dekat TikTok terputus kejap. Sebab bila datangnya waktu, kita dah baca dalam surah Yunus, kita dah baca di dalam surah-surah yang lain. Bila datang saja waktu, la yastakhiruna sa'ah. Dia takkan lewat walaupun sesaat, walaupun seketika. Wala yastaqdimun, dan dia tidak akan pernah awal walaupun pada waktu itu seketika. Maka daripada sini apa yang kita belajar, cuba kita bayangkan kalaulah kata-kata tadi malaikat akan tanya kepada kita, maka apa reaksi kita? Harap-harap pada waktu itu reaksi kita adalah tersenyum bahagia. Ya Israel, aku dah lama tunggu, aku dah lama bersedia dan sebagainya. Okey ke lain? Aminah, lain putus-putus. Aminah, mana wifi merah ke hijau? Merah Okey, kita kena berhenti di sini. Lain tak berapa baik, kita sambung nanti insya-Allah.